Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang Anak Derhaka. Si Talang dan si Deruma mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amatlah miskin. Si Tanggang selalu berhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Pada suatu hari, Si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai yang berhampiran dengan rumahnya. Si Tanggang pergi berjumpa dengan nakoda kapal itu dan meminta untuk dijadikan anak kapalnya. Nakoda kapal itu terus bersetuju kerana telah melihat kecekapan Si Tanggang bersampan dan bekerja. Walaupun Si Talang dan si Deruma amat keberatan untuk melepaskan Si Tanggang berlayar mengikut kapal nakoda itu, mereka terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji akan kembali ke kampung setelah menjadi kaya. Si Tanggang melakukan apa sahaja kerja yang diperintahkan oleh nakoda. Nakoda amat suka dengannya kerana dia rajin bekerja. Akhirnya, Si Tanggang pun diambil sebagai anak angkat nakoda. Apabila nakoda menjadi uzur, maka Si Tanggang dilantik sebagai nakoda baru. Dia dipanggil Nakoda Tanggang. Si Tanggang cekap dan pandai berniaga. Namanya menjadi terkenal. Oleh itu, dia dijemput oleh Sultan ke istana. Tidak lama kemudian, Si Tanggang pun berkahwin dengan puteri Sultan. Si Tanggang membawa istrinya berlayar ke banyak tempat di merata negeri. Pada suatu hari, Si Tanggang berlabuh di muara sungai kampung asal usulnya. Orang kampung mengetahui bahawa kapal itu Si Tanggang. Mereka pun memberitahu kepada orang tuanya. "Anak kita sudah pulang, marilah kita pergi tengok," kata Si Talang. "Aku rindukan Si Tanggang. Kabarnya dia sudah kaya sekarang," kata si Deruma dengan gembira. Si Talang dan si Deruma pun pergilah berkayuh sampai menuju ke kapal nakoda Tanggang. Si Deruma membawa makanan kegemaran Si Tanggang, iaitu pisang salai. Apabila tiba di kapal, seorang anak kapal melarang mereka naik. Tidak lama kemudian, Si Tanggang muncul dengan istrinya. "Siapakah kedua-dua orang tua ini?" kata Si Tanggang kepada anak kapalnya. "Mereka mengaku sebagai ibu bapa tuan," jawab anak kapal itu. "Betulkah mereka ini ibu bapa kanda?" tanya isteri Si Tanggang. Si Tanggang merasa malu untuk mengaku bahawa orang tua itu ibu bapanya. Kesusahan dan kemiskinan membuat Si Talang dan si Deruma kelihatan begitu usut dan daif sekali. "Tidakkah kanda tidak mempunyai ibu bapa lagi?" tanya isteri Si Tanggang. "Mereka bukan ibu bapa kanda. Jangan benarkan kedua pengemis ini naik ke kapal," herdik Si Tanggang. Mukanya merah padam kerana malu dan marah. "Anakku Si Tanggang, aku ibumu. Aku ada bawakan pisang salai kegemaranmu, nak," kata si Deruma. Si Tanggang memukul jari ibunya yang bergayut pada bahagian tepi kapal. Pisang salai yang dibawa ibunya dibuang ke laut, herdik Si Tanggang. Si Talang dan si Deruma berasa terlalu sedih dan kecewa. Sungguh tidak disangka anak kesayangan mereka telah berubah. Mereka pun berdayung ke tepi. Apabila tiba di daratan, si Deruma memandang ke langit sambil mengangkat kedua-dua belah tangan. Dia berseru, "Tuhan, kau tunjukkanlah kepada Si Tanggang bahawa akulah ibu kandungnya."
Tiba-tiba petir berdentum. Angin bertiup kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu terumbang-ambing. Ketika itulah si Tanggang berasa kesal. Dia sadar bahawa Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Dia akan menerima balasannya kerana telah menderhaka kepada ibu. Ampunkanlah Tanggang, Tanggang mengaku, Tanggang anak ibu, teriak si Tanggang. Akan tetapi, si Tanggang sudah terlambat. Gelombang yang kuat memecahkan kapalnya. Apabila ribut reda, kapal si Tanggang menjadi batu. Semua anak kapal juga bertukar menjadi batu. Si Tanggang dan istrinya turut menjadi batu. Pengajaran yang dapat kita perolehi daripada cerita ini ialah kita mestilah mengenang jasa ibu bapa kita dan tidak mengkhianati kepercayaan mereka. Biji delima, biji selasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.